Okey, Assalamualaikum. So, hari ni kita nak bincang untuk tajuk percukaian. Koleksi daripada percubaan negeri-negeri bagi SPM tahun 2021. Okey. So, kita ambil dulu nota berkenaan dengan percukaian. Dalam percukaian, kita nak tengok pasal cukai pendapatan. Cukai pendapatan. Kebanyakan kalau negeri-negeri ditanya berkenaan dengan cukai pendapatan. So, kena tahu dululah. Dalam cukai pendapatan, kita tengok cukai pendapatan, siapa yang kutip cukai pendapatan? LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri. Okey, langkah pertama untuk mengira cukai pendapatan, kita perlu mengira pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai ni nak kira macam mana? Sama dengan pendapatan tahunan tolak dengan pelepasan tolak pengecualian. Okey, apa itu pelepasan? Apa itu pengecualian? Okey, pelepasan dia akan bagi senarai yang apa akan bolehlah. Manakala pengecualian adalah derma ataupun sumbangan kepada organisasi yang diiktiraf oleh kerajaan. Maksudnya macam mana? Kalau contoh dia kata dia bagi RM300 kepada kawannya sempena hari jadi kawannya. Itu tidak termasuk dalam pengiraan cukai pendapatan. Alright? Okay. First step, pendapatan bercukai. Second step, dah dapat pendapatan bercukai, kita tengok jadual. Tengok jadual. Jadual akan diberi. Dia punya takrifan. Jadual tu macam mana? Jadualnya contoh macam ni. Maksud saya jadual ni. Banjaran pendapatan bercukai, pengiraan kadar cukai, ni dia akan beri. So, kita tengok dia punya nilai dia. Yang ketiga, kita tengok cukai, tengok jadual tu nak tengok apa? Kita kira cukai pendapatan. Cukai pendapatan, kita kira, tengok daripada jadual, kita kira cukai, kita panggil apa cukai yang atas ni. Cukai asas. Tambah cukai atas baki. Tolak dengan rebate. Rebate, awak kena ingat, rebate ni ada dua sahaja. Satu, sekiranya pendapatan bercukai kurang daripada RM35,000, dia layak menerima rebate sebanyak RM400. Yang kedua, rebate yang kedua ialah zakat. So, ada dua rebate. Macam mana nak kira cukai pendapatan? Saya ulang balik. Cukai pendapatan sama dengan cukai asas kot nama dia. Saya pun tak ingat. Tak apa, nama tak penting. Tambah cukai atas baki, tolak dengan rebate. Sekiranya ada. Tak ada, tak perlu. Tu je 3 step dia. Okey? Itu untuk kira cukai pendapatan. Okey, apa lagi penting dalam tajuk cukai pendapatan? Perlu tahu PCB. PCB, ke sana sikit, dah tak muat. Okey, perlu tahu apa itu PCB. PCB adalah potongan cukai bulanan. Okey, PCB dibayar setiap bulan. Contoh, kalau dia kata dia telah membayar RM200 PCB-nya sebulan, so kena darab dengan 12 bulan untuk nak tahu berapa jumlah PCB-nya. Kemudian kita tengok dia akan tanya adakah dia perlu membayar ataupun tambahan lagi kepada LHDN. So ingat, kalau PCB dia kurang daripada cukai, so dia kena bayarlah, kena tambah. Dia tak cukup bayar. PCB ni yang dia dah bayar untuk tahun tersebut. LHDN dia punya cukai pendapatan ialah cukai yang sepatutnya dia bayar pada tahun tersebut. Alright, kita tengok contoh. Kita tengok contoh baru kita nampak apa soalan tanya kan.
Okey, contoh yang pertama untuk soalan Negeri Melaka. Encik Haris adalah seorang eksekutif di syarikat tuah. Pendapatan tahunannya pada tahun 2020 ialah RM103,500. Pelepasan cukai yang dituntut ialah RM21,620. So, dia dah cakap sini pelepasan. Dia juga memberi derma sebanyak 300 kepada rumah anak yatim. So, 300 ni apa? Ialah pengecualian. Alright. Yang pertama, hitung pendapatan bercukai. Saya dah bagi tahu dekat nota, kita tengok atas sikit. Pendapatan bercukai sama dengan pendapatan. Pendapatan tolak pelepasan tolak pengecualian. Jadi, pendapatan bercukainya ialah RM103,500 tolak pelepasan RM21,620 tolak pengecualian tolak 300 sama dengan kita kira 103,500 tolak dengan 21620 tolak dengan 300 akan dapat 81,580. Selesai yang pertama. Yang kedua, setiap bulan gajinya dipotong sebanyak RM480 untuk potongan cukai bulanan PCB. Dia juga telah membayar zakat berjumlah RM750. Zakat ni apa? Zakat ni ialah rebate. Pada tahun tersebut, menggunakan jadual 2, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Haris. Soalan tanya cukai pendapatan. Okey, macam mana nak kira cukai pendapatan tadi? Okey, tengok jadual. Cukai asas tambah cukai atas baki tolak rebate kalau ada. Ada tak rebate? Adalah. Ni zakat ni tadi, rebate dia. Alright, so tengok. 81,580. So, adakah dia berada di baris pertama, kedua atau ketiga? 81,000. Inilah. Kalau dekat sini baru 70,000. 70, 80, 90, 100,000. So, dekat sini. So, kita nak tengok nilai dekat sini. Ni. Bahagian ni kita akan tengok dia. Okey, so apa nak buat? Kita tengok dia 81,580. Okey, so cukai asas dia, ambil yang nilai yang atas ni. 4,600. 4,600 tambah dengan berapa peratus? 21%. 21 per dengan 100. Berapa dia punya ni? 70,000 yang pertama. Yang ni. So, balance dia lagi 81,580 tolak dengan 70,000. Tambahkan dua ni. Tolak dengan rebate sekiranya ada. Ada tak rebate dia? Ada. Rebate dia 750. So, kita kira. Berapa dekah cukai pendapatannya? Okey, kita kira. Sini 4,600. Tambah dengan, kiralah satu-satu. Nanti kan salah kira. Ni 21% per 100. Darab. Dalam kurungan 81,580 tolak 70,000. Tutup. So, dapat RM2,431.80 tolak dengan 750. So, berapa dapat? Tambah 4,600 tolak dengan 750. So, dia punya cukai untuk tahun 2020 ialah RM6,281.80. Selesai yang kedua sebab dia kata hitung cukai pendapatan. Yang ketiga,
Adakah Encik Haris perlu membuat bayaran cukai setelah potongan PCB? Tunjukkan pengiraan bagi menjelaskan jawapan anda. Okey, kita kira dulu. PCB yang dia buat adalah RM480. Okey, kita kira. So, RM480 sebulan. Kalau setahun, darab dengan 12. 480 darab dengan 12 dapat 5,760. Okey, jadi ini yang cukai yang telah dibayar. Cukai yang sepatutnya dibayar, ini. Ini ialah nilai yang sepatutnya dia bayar. Ini ialah nilai yang telah dibayar. Soalan tanya, adakah Encik Haris perlu membuat bayaran cukai? Cukai dia cukup tak cukup? Tak cukup. Tak cukup. So, adakah dia perlu membuat bayaran cukai? Ya. Encik Haris perlu membuat bayaran cukai. Tulislah. Encik Haris perlu membuat bayaran cukai kerana nilai PCB adalah kurang daripada nilai cukai pendapatannya. Okey. Macam mana kalau PCB dia terlebih? Kalau PCB terlebih, pihak LHDN akan pulangkan semula lebihan cukai tersebut. Kalau kurang, dia kena buat lagi tambahan bayaran. Boleh? Okey, seterusnya. Soalan B. Encik Haris memiliki sebuah kereta dengan kapasiti enjin 1900cc. Berdasarkan jadual 3, hitung cukai jalan yang bagi keretanya. Kita ada cukai jalan 1900. So, kita tengoklah 1900 tu berada dekat mana dia punya barisan dia. Adakah yang pertama, kedua, ketiga atau keempat? 1900. So, nilainya dekat sini, betul? So, ni nilai dia. Kadar asas dia. Kadar progresif dia, ni. Okey, so, berapa kita nak kira ni? Ambillah kadar asasnya RM280. Tambah dengan 50 sen setiap sisi melebihi 1,800. So, tambah dengan 50 sen. Berapa yang lebih tu? 1,900. 1,900 tolak dengan melebihi 1,800. 1,800. Selesaikan. Okey, so dapat 280 tambah dengan 0.5 darab dengan dalam kurungan 1,900 tolak 1,800. Akan dapat RM50. Tambahlah 280 tambah dengan RM50 akan dapat RM330. Selesai. Okey, seterusnya kita tengok untuk soalan Johor set 1. Okey, Encik Talib ialah seorang pekerja kilang. Pendapatan tahunannya pada tahun 2020 ialah RM44,400. Dia juga menderma kepada organisasi yang diluluskan oleh kerajaan berjumlah 500. Derma kepada yang diluluskan oleh kerajaan, kita panggil dia sebagai pengecualian. Diberi bahawa jumlah pelepasan yang dituntut ialah 12,530. Okey, ini jadual dia. Soalan pertama, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Talib. Okey, direct dia terus tanya cukai pendapatan. So, yang pertama kita kira dulu pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai. Okey, jumlah pendapatan dia 44,400. Tolak dengan pengecualian 500
Pelepasan 12,530. 500 tolak dengan 12,000. 12,530. 12,530. Kira berapa pendapatan bercukai dia? 44,400 tolak 500 tolak 12,530. Oops. 31,370. Pendapatan bercukai 31,350. So tengok, perhatikan. Ini dia pendapatan bercukai dia kurang 35,000. Maksudnya dia layak untuk dapat rebate nanti. Berapa rebate dia? Rebate-nya 400. So ingat. Langkah seterusnya apa nak buat? Kita tengok daripada jadual. Dekat mana dia punya nilainya berada dekat mana. Okey. Ini ialah antara 5,000 hingga 20,000. 20,000 hingga 35,000. So kita akan tengok dekat sini lah. So mana nilai yang nak ambil? Nak ambil nilai yang belakang ni. Nilai belakang ni kita nak ambil ni. Alright. Jadi kita ambil nilai yang atas ni dulu. Dia punya cukai pendapatan dia. Cukai pendapatan sama dengan 150 tambah dengan peratus dia ialah 3%. Darab dengan saya tersilap ni kat sini patutnya. Darab dengan dia punya pendapatan bercukai ialah 31,370 tolak dengan 20,000 yang pertama. Tolak 20,000 yang pertama. Tolak dengan zakat, rebate. Rebate-nya 400. Cikgu tak sebut pun dalam soalan. Memang tak sebut dalam soalan. Rebate 400 tu kena ingat. Kurang 35,000 pendapatan bercukai. Automatik dia akan dapat rebate 400. Okey, jadi kita kira. Okey, 150 tambah dengan 3% darab dengan dalam kurungan 31,370 tolak 20,000. RM341.10 tolak dengan 400. So akan dapat 150 tambah dengan answer tolak dengan 400 akan dapat RM91.10. Maknanya cukai pendapatan pada tahun 2020 Encik Talib ialah RM91.10. Jika PCB sebanyak 70 telah ditolak setiap bulan daripada gajinya, perlukah Encik Talib menambah bayaran cukai pendapatannya? Okey. Untuk tahun 2020, berapa cukai yang perlu dia bayar? Dia perlu bayar sebanyak RM91.10 sahaja. Berapa PCB yang telah ditolak? PCB yang telah ditolak ialah RM70 sebulan. Kalau setahun, darab dengan 12. So, 70 darab dengan 12 bulan akan dapat 840. Ni adalah nilai yang dia telah bayar. Sepatutnya bayar RM91.10. Jadi, soalan tanya, perlukah Encik Talib menambah? Jadi, tidak perlu. Tidak perlu. Jelaskan jawapan anda kerana nilai PCB lebih besar dari nilai cukai pendapatan. Dia punya jelaskan tu boleh juga kalau kita nak cakap. Dia tak perlu bayar kerana dia telah pun terlebih bayar. Iaitu dia terlebih bayar berapa? Tolaklah 840 tolak RM91.10 pun boleh. Tak ada masalah. Asalkan jawapan 2 markah ni macam mana. Dah kira, kena kira lah tunjukkan ni.
Tunjukkan dulu ni dah terlebih bayar. Jawab tak perlu, jawab dia punya alasannya. Okey? Okey, seterusnya kita tengok untuk soalan bentung pahang. Pada tahun 2020, Encik Khairi perlu mentaksir melapor dan membayar cukai pendapatannya. Encik Khairi mempunyai jumlah pendapatan tahunan sebanyak RM92,540 pada tahun tersebut. Dia telah mendermakan RM3,000 kepada sebuah badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan. Okey, jadi ini kita panggil je sebagai pengecualian. Okey, very good, dah ingat. Pengecualian kepada sebuah badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan dan telah membayar zakat sebanyak 700. Zakat ni apa? Zakat ni ialah rebate. Okey, ini ialah pelepasan yang telah dituntut. Apa soalan tanya? Okey, ini kadar pendapatan. Dia kata hitung cukai pendapatan. Okey, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Khairi. Kita cari dulu dia punya pendapatan bercukai. Okey, cari pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai. Sama dengan jumlah pendapatan dia. 92,000 jumlah pendapatan tahunan. 92,540. 92,540 tolak dengan pengecualian dia 3,000. Okey, jap. Tolak dengan 3,000. Tolak dengan pelepasan. Mana pelepasan? Yang untuk soalan bentung dia bagi dalam bentuk jadual. Dekat sini ada pelepasan, ada amount dia. Okey, kita akan tengok individu 9,000. So, kita ambil nilai ini 9,000. Gaya hidup had 2,500. Okey, ini dia tuntut 3,000. So, dia tak boleh ambil nilai 3,000. Dia akan ambil nilai mana yang rendah. 2,500. Insurans hayat had 7,000. Amount yang dituntut ialah 5,830. So, dia akan ambil yang ni. Insurans perubatan had 3,000, amount yang dituntut ialah 1,550. Okey. Jadi mana pelepasan dia? Pelepasan dia kita akan ambil 9,000 tambah 2,500 tambah 5,300. 5,830 dengan 1,550. Tolakkan semuanya. Sana sikit, sana sikit. Tapi kertas saya macam tak cukup panjang. Tolak dengan 9,000. Tolak dengan 2,500. Tolak 5,830. Tolak 1,550. Apa yang banyak-banyak ni? Banyak-banyak ni kita panggil dia ialah pelepasan cukai yang dituntut. Okay, jadi kita kira berapa pendapatan bercukainya. 92,540. Tolak dengan 3,000. Tolak dengan 9,000. Tolak 2,500. Tolak 5,830. 1,550. Jadi, pendapatan bercukainya ialah 70,660. Pendapatan bercukai dah. Kita kira pula cukai pendapatan. Cukai pendapatan nak buat apa? Kita tengok daripada jadual 70,660. So, dekat mana jadual yang kita nak ambil? 70,000. Okey, yang pertama ke yang kedua? 70,000. Lebih 70,000 kan? Jadi, yang pertama ke yang kedua? Jadi, kita ambil yang kedua lah. 70,660. Mana nilai kita nak ambil? Kita nak ambil nilai yang kat belakang ni. Untuk 70,000 yang pertama, 4,600. Jadi, kita kira 4,600 tambah dengan balance dia 21%. Berapa lagi baki dia? 70,660 tolak dengan 70,000 yang pertama.
RM70,000 yang pertama. Tolak dengan rebate. Kan tadi kita dah baca dia ada rebate kan? Rebate dia apa? Zakat dia. Ni, rebate. Zakat 700. So, tolak dengan rebate 700. Tolak dengan 700. Sama dengan 4,600 tambah dengan 21%. Darab dengan dalam kurungan 70,660. Tolak dengan 70,000. So, RM138.60. Tolak dengan 700. 4600 tambah tolak dengan 700. So, cukai dia ialah RM4,038.60. Alright. Oh, tu saja dia tanya Untuk bentung, dia hanya tanya itu sahaja. So, dapatlah 6 markah dekat situ. Untuk soalan-soalan lain, sama saja. Cuma saya nak bincang satu lagi untuk mana ni? Okey, negeri Perak. Untuk negeri Perak, dia ada tanya berkenaan cukai lain selain cukai pendapatan. Dia tanya berkenaan dengan cukai tanah. Okey, Encik Khalid memiliki sebuah rumah banglo berkeluasan 76 meter kali 27 meter. Selain cukai pendapatan, dia juga perlu membayar cukai tanah. Dia beri bahawa kadar cukai tanah yang dikenakan oleh kerajaan negeri ialah 25 sen. 25 sen setiap meter persegi. Meter persegi ni apa? Meter kuasa 2. Hitung jumlah cukai tahunan, cukai tanah tahunan yang perlu dibayar. Jadi, berapa cukai dia? Cukai tanah ni senang sahaja nak kira. Kira-kiralah dia punya luas tanah 76 meter kali 27 meter kali kadar dia untuk setiap meter persegi 0.25. So, kita kira 76 kali 27 kali 0.25. So, RM513. Itu cukai tanah. Nak tolak apa-apa dah tak payah tolak apa-apa. Cukai tanah. Macam ni je lah. Kira dia. Kira luas. Darab dengan berapa kadar dia untuk setiap meter persegi berapa. Okey. So, saya harap video ini membantu awak untuk membuat ulang kaji. Okay, terima kasih.